Okey, Assalamualaikum. Okey semua, apa khabar? Saya doakan semuanya sihat-sihat belaka, insya-Allah. Okey anak-anak semua, sekarang kita sambung tajuk yang tadi, iaitu Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, iaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara yang terrapat dengan Rasulullah. Okey, anak-anak semua, kita akan mengingat dan mempelajari apa nama kita panggil sirah. Okey, baik anak-anak semua, tengok nama penuh Khalifah Umar bin Al-Khattab adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza, yang dilahirkan di Mekah, kemudian lahir pada tahun 584 Masihi, 13 tahun selepas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, maksudnya Rasulullah sudah remaja, barulah Sayyidina Umar lahir ke dunia. Okey, Sayyidina Umar ini adalah orang yang berketurunan Bani Adi dan merupakan juga orang Quraisy Mekah. Okey, ibunya bernama Hantamah binti Hashim, dan Sayyidina Umar Al-Khattab mendapat gelaran Al-Faruq. Okey, Al-Faruq yang bermaksud pemisah antara hak dan batil. Okey, dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab telah pun meninggal dunia pada tahun ke-23 Hijrah ketika beliau berusia 63 tahun akibat daripada ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Fairuz Al-Farisi, hamba kepada Mughirah bin Syu'bah. Okey, beliau dimakamkan di sisi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Okey, yang mana kedua-dua mereka dimakamkan bersama dengan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, itu sedikit pengenalan berkaitan dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, khalifah yang kedua yang mendapat gelaran Khulafa Ar-Rasyidin. Okey anak-anak semua, sekarang kita lihat sifat Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Apakah sifat dia? Okey, apa yang specialnya tentang Sayyidina Umar bin Al-Khattab? Yang pertama, Sayyidina Umar Al-Khattab seorang yang berperwatakan keras. Okey, keras, suka beradu kekuatan dan sangat cekap menunggang kuda. Sebut je nama Sayyidina Umar, satu Mekah kenal. Seorang yang sangat keras perwatakannya. Sebelum menjadi sahabat Rasulullah, beliau adalah orang yang paling kuat sekali menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sangat menentang perjuangan Rasulullah memperjuangkan Islam. Inilah dia. Namun hidayah milik Allah, bukan milik manusia. Allah bagi hidayah pada Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan akhirnya menjadi seorang Islam. Hebat. Dengan adanya Sayyidina Umar dalam Islam, Islam berkembang dengan lebih pesat. Okey, Islam bergerak dengan lebih berani. Okey, baik, itu yang pertama. Yang kedua, Sayyidina Umar adalah seorang sahabat yang sangat berani. Contohnya, kalau beliau berhijrah pada waktu siang secara terang-terangan, Sayyidina Umar. Sedangkan yang lain, orang Islam lain berhijrah waktu malam. Dalam keadaan bersembunyi-sembunyi waktu malam, berhijrah waktu malam. Namun Sayyidina Umar Al-Khattab berhijrah waktu siang secara terang-terangan, malah beliau mengumumkan yang dia nak pergi hijrah ke Madinah. Siap umumkan lagi, namun tak ada orang pun yang berani kacau hijrahnya Sayyidina Umar. Itu dia. Nombor 2, berani sangat. Nombor 3, Sayyidina Umar Al-Khattab memiliki kecerdasan yang luar biasa. Sangat luar biasa, sehingga kan banyak pendapat beliau yang bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala pendapat-pendapat beliau ni. Antaranya contohnya dalam perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada para sahabat, adanya tawanan perang lelaki, ada tawanan perempuan, ada tawanan kanak-kanak, orang tua, ada tawanan perang. Lalu
Rasulullah bertanya, nak buat apa dengan tawanan perang tersebut? Okey, itu soalan Rasulullah. Nak buat apa dengan para tawanan perang tersebut? Jawapan Saidina Umar adalah bunuh. Okey, lelaki-lelaki itu semua bunuh, kata Saidina Umar. Okey, namun Rasulullah bertanya lagi pada para sahabat yang lain, dan jawapan yang lain adalah pertama, okey, lelaki-lelaki dewasa yang ditahan, yang ditawan, mereka ini akan mengajar anak orang Islam sampai pandai. Itu. Okey, yang kedua, perempuan-perempuan, anak-anak kecil, orang tua, mereka dibebaskan tanpa syarat. Okey, itu adalah bukti Rasulullah SAW seorang yang pemaaf. Kenapa pemaaf? Sebab Rasulullah menerima cadangan tersebut, bukannya cadangan Saidina Umar. Namun Allah menegur dan sebenarnya menerima cadangan Saidina Umar yang menyuruh agar dibunuh. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, Saidina Umar Al-Khattab seorang yang berpengetahuan tinggi serta cukup agamanya, sangat tinggi ilmunya. Okey, itu adalah sifat-sifat Khalifah Umar Al-Khattab. Kita tengok pula apakah sumbangan Saidina Umar dalam politik. Yang pertama, Saidina Umar Al-Khattab, dia menubuhkan Majlis Syura. Menubuhkan Majlis Syura yang bertujuan menjadi tempat rujukan untuk melaksanakan undang-undang Allah. Itu tujuan dia, Majlis Syura. Selain itu, Majlis Syura ni juga bertujuan sebagai kuasa eksekutif pada zaman Khalifah Rashidin, yang bertujuan juga memilih calon khalifah. Contohnya untuk pelantikan Khalifah Uthman bin Affan. Itu adalah hasil daripada Majlis Syura. Juga mempunyai kuasa untuk melucutkan jawatan khalifah jika ia gagal melaksanakan tugasnya dengan amanah. Seterusnya, yang terakhir sekali, Majlis Syura ni juga bertujuan memberi bantuan nasihat teknikal yang berkaitan dengan perundangan kepada khalifah-khalifah yang terlibat lah, yang memerintah pada ketika itu. Itu berkaitan dengan Majlis Syura. Yang kedua, Saidina Umar juga sumbangannya ialah membahagikan jajahan Islam kepada beberapa wilayah dan ditadbir oleh governor. Maksudnya wilayah-wilayah kecil tu diwujudkan pada ketika itu supaya pemerintahan lebih mantap. Dan nombor 3, menubuhkan jabatan tentera, jabatan polis, percukaian dan jabatan pembendaharaan negara untuk memastikan negara stabil dan dalam keadaan yang selamat. Itu adalah dari segi politik. Dari segi sosialnya pula, Saidina Umar Al-Khattab menetapkan wang sara hidup kepada rakyat berdasarkan keutamaan dan juga perjuangan mereka. Kemudian mengasaskan takwim Islam ini. Sekarang ni takwim hijrah kita, kalender hijrah tu itu bermula pada zaman Umar Al-Khattab. Dan yang terakhir sekali, dalam sosial, sumbangan Saidina Umar adalah memperkenalkan undang-undang pentadbiran tanah. Baik, seterusnya, dalam ekonomi, Saidina Umar Al-Khattab menubuhkan Baitul Mal. Baitul Mal ini tujuan dia membantu rakyat yang miskin. Untuk anak-anak semua, untuk pengetahuan semua, pada zaman Saidina Umar Al-Khattab, mendapat gelaran dan dianggap sebagai zaman keemasan kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin kerana banyak pembaharuan dan perubahan telah dilakukan oleh Saidina Umar Al-Khattab. Zaman pemerintahan beliau ni juga merupakan zaman perluasan wilayah Islam. So sebenarnya juga zaman keemasan ini kita boleh anggap tiada orang miskin pada zaman Saidina Umar. Kenapa tak ada orang miskin? Kerana Saidina Umar orangnya juga adalah yang bersikap bersederhana dalam segala perkara. Kalau ada orang miskin pun datang ke Baitul Mal untuk meminta bantuan Baitul Mal, bila melihat Saidina Umar yang bajunya bertampal, bila itu melihat, mereka tidak akan jadi meminta bantuan Baitul Mal. Kenapa? Sebab Saidina Umar sendiri pun dalam keadaan yang
sangat bersederhana. Okey, itu Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang kedua, memperkenalkan pelbagai jenis cukai seperti jizyah dan kharaj. Okey, kemudian juga membina terusan dan tali air untuk mengairi kawasan pertanian. Dan yang terusnya dalam ketenteraan, Sayyidina Umar mengemaskini angkatan tentera dan juga memberi gaji kepada governor dan tentera yang berjuang. Maksudnya sebelum ini dalam kerajaan Islam tiada gaji, namun zaman Sayyidina Umar gaji mula diberi. Okey, demikianlah. Okey, baik. Seterusnya kita tengok berkaitan dengan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Okey, selepas ini. Okey, assalamualaikum.